Majlis penghormatan terakhir mendiang Sir Birgit Singh atau Shabby Singh diadakan di Shamshan Bumi Hall di pusat pembakaran mayat di Jalan Lock Yew, Kuala Lumpur hari ini. Ini selepas van yang membawa mayat mendiang bergerak dari Nirvana Memorial Centre di Taman Desa Skudai pada 7.20 pagi tadi dan tiba di sini sekitar jam 11 pagi. Mayat mendiang akan diuruskan mengikut adat dan tradisi masyarakat Punjabi serta akan diuruskan secara cremation atau pembakaran. Di mana saya difahamkan keluarga buat keputusan ini untuk bawa mayat mendiang ke Kuala Lumpur kerana lebih 40 tahun beliau ataupun mendiang menetap di Kuala Lumpur, membina karier dan bermain bola sepak di sini. Jadi semua majlis akan diadakan di Kuala Lumpur. Itu antara pergerakan ataupun perjalanan mendiang dari Johor Bahru yang mungkin saya boleh ringkaskan, rumuskan kepada anda yang baru menonton ataupun ketika ini bersama kami di Astro Arena sempena majlis penghormatan terakhir mendiang Sir Birgit Singh ataupun Shabby Singh. Apa yang saya boleh kongsikan di Shamshan Bumi Hall ini, tibanya ataupun menerima kehadiran daripada ahli keluarga terdekat yang membabitkan seramai tak sampai daripada 50 orang, di mana acara demi acara atau upacara demi upacara akan berlangsung bermula dengan ketibaan tetamu dan seterusnya akan berlangsung ataupun akan diadakan majlis keagamaan mengikut tradisi masyarakat Punjabi pada jam 2 petang dan akhir sekali adalah majlis cremation atau pembakaran yang akan diadakan pada jam 4 petang. Dan semua tahu tanggal 12 Januari 2022 menjadi kenangan ataupun akan dikenang dalam lipatan sejarah bola sepak negara apabila perginya legenda bola sepak negara Shabby Singh ataupun nama sebenarnya Sir Birgit Singh, yang mungkin saya boleh rumuskan dan mungkin orang ramai yang sudah tahu, beliau mengalami sesak nafas ketika sedang berbasikal di Iskandar Puteri Johor. Dan apa yang mungkin saya boleh rumuskan lagi mengikut ataupun menceritakan mengikut kronologi kehilangan ataupun pemergian Shabby Singh yang juga bekas pemain Kuala Lumpur, Johor, Negeri Sembilan, Pahang ini berlaku sekitar jam 7.30 petang apabila mayatnya dijumpai oleh seorang Grab ataupun seorang Grab disusuli sekumpulan sekumpulan orang yang berbasikal di Johor ketika itu. Dan menarik juga saya ingin kongsikan ketika kejadian itu bekas pemain kebangsaan dan juga bekas ketika ini, maafkan saya, bukan bekas pemain kebangsaan ketika ini iaitu Aidil Zafwan Abdul Razak sempat berselisih, sempat berjumpa dengan mendiang iaitu 1 kilometer sebelum mendiang melakukan aktiviti berbasikal di kawasan perumahan dan sempat bersapa bertanyakan mengenai keadaan ataupun perkembangan mendiang itu sendiri. Tetapi selepas mendapat tahu mengenai cerita ini, Aidil berkongsi kepada saya terkejut kerana perkara itu berlaku selepas 2 jam beliau menaiki ataupun berbasikal di sekitar Iskandar Puteri itu. Dan apa juga yang saya boleh kongsikan, mendiang juga sangat aktif bersukan dan sangat aktif berbasikal, dan perkara ini sesuatu yang mengejutkan ramai pihak kerana kita tahu mendiang Sir Birgit Singh atau Shabby yang kita kenali cukup aktif dan cukup orang kata tidak loket untuk memberi ilmu ketika memberi segala perkembangan bola sepak ataupun memberi teguran dan pandangan mengenai bola sepak Malaysia dan juga luar negara khususnya. Saya sebenarnya tidak kesorangan di sini, di mana saya akan mendapatkan anak kepada mendiang iaitu Sonal, yang mungkin saya boleh perkenalkan ketika ini. Hai Sonal, first sekali kita nak ucap takziah kepada anda di atas kehilangan bapa anda, dan saya daripada Astro Arena juga simpati dan agak terharu dan sedih dengan pemergian mendiang Shabby. Jadi first sekali Sonal
sebagai anak, as a son, bagaimana you melihat ketiadaan ataupun permergian bapa awak ke yang tiada lagi di sini? I mean, I mean, anytime you lose a parent, it hurts. It's very difficult to understand, to take in at the time, especially with something so sudden. But I think for us today, it's a day of celebrating him and his achievements, and it's not just for us as a family privately, but it's for the public. He was a public figure. People loved him, people hated him, but everybody knew about him, and they cared in some way, and we know that he cared about each and every one of you. So thank you for making it out here today and taking the time out. Yeah. Tapi sebelum itu, Sona, bagaimana perjalanan anda dari Johor bersama cottage yang membawa mendiang bapa anda? It's because it's you dalam it's like you pergi road trip dengan ayah tapi ayah tak cakap macam tu lah kan rasanya dalam kereta tu. Tapi he's I have to look on the positives, like he'd always say. You have to take the positives from where you can get it, and I don't think he'd appreciate me being sad today. He'd probably be laughing at me. So yeah. Actually, bila kali terakhir you bercakap, berkomunikasi dan juga berbual dengan mendiang? Rasa 3 hari sebelum tu, macam Januari 10 tu kita bercakap macam biasalah, macam mana kerja, macam mana kesihatan, exercise, you buat apa. Dia cinta cycling, so dia selalu suka cakap, okay, I did this hill today, I did this exercise today. So it's just a regular conversation like every other one we've had. Okay. Dan sebelum itu, bila anda dapat tahu tu macam mana? I mean, bagaimana anda dapat tahu berita kemalangan itu, ataupun bagaimana anda dapat tahu berkenaan dengan ketiadaan bapa anda? It was dengan ada seorang yang menjumpai dia dan menjumpai telefon dia yang memanggil saya, dan dari situlah saya begitu. I'm not comfortable going into details, but that was how we found out. It was from a person on the scene who picked up my father's phone and called me. Kita tahu Shelby mendiang, dia sangat aktif kan. Bukan saja berbasikal, I think dengan kita orang pun dia aktif bermain apa jenis sukan kan. So bila benda ni berlaku, kita terkejut. Us too. Everyone is shocked because he is one of the fittest 61-year-olds I know. He's healthy. He's never drank, tak minum, tak rokok, tak pernah. So it's a very, very big shock for the family, and we're all still trying to process. Okay, so Sonal, dan kita nak flashback balik berkenaan dengan you dengan your father. Macam mana? Apa yang mungkin dia selalu katakan ke awak? Mungkin ada benda-benda yang dia selalu, ayat-ayat yang beri motivasi setiap kali dia berkongsi dengan anda. I mean, untuk dia, for him it was always, you got to be honest. Kalau orang suka dengar ke tak suka, tak. As long as you say your piece, the piece that comes from your heart, your opinions, be honest, be grateful for everything we have. Selalu, it's always, you want to be grateful of the life you have, and because of how he grew up extremely poor, and he made a name for himself, and he's done so much good for a lot of people. Okay. So I think that's like trying to follow in the footsteps will be difficult, but we'll try to make him proud. Okay, tapi kita tahu dia sangat vokal, lantang dan dekat depan TV kan. Adakah karakter yang sama juga di rumah? Is exactly the same. It's all about honesty for him. Kalau dia rasa sesuatu, dia akan cakap, dia akan sebutkan. Kalau orang suka tak suka, it's like opinions, right? Kalau if we can't have an opinion, then what are you as a human being? You have to have your own opinions and to have the conversations. And it's equally split that people, siapa yang they agree or they don't agree, they always listen, and that's what you want. You want to start conversations, and I think that's something he did incredibly well. But the important thing, benda tu adalah motivasi dan juga inspirasi kepada kita untuk belajar. But Sonal, you sempat tak tengok dia ketika dia bermain bola dulu? Memang muda, because dia bersara bila saya kira-kira 6 tahun. Dia main untuk Perak last season dia dengan Perak. So memang I was young, but I still remember I was with him, maybe I was 4 or 5 years old. Dia menang, I tak ingat Malaysia Cup ke FA Cup, tapi I was there as a kid, and he brought me up to lift the trophy with him. So that's a fond memory. It's
the faces are a blur, but the feelings they're still there. So Dan sampai sekarang orang tak lupa dia punya sumbangan dalam bola sepak Sonal. Jadi macam mana awak tengok ucapan terima kasih, ucapan yang tidak terhingga daripada peminat bola sepak kepada permenggian ayah awak? I mean, I think what everybody feels is that he was always a fan of Malaysian football. He loved football. He didn't care about, organizations or associations or any of that. He loved football, and for him dengan like barang-barang macam my team to prove to the nation that we as Malaysians, we have talent. There is no doubt that we have talent. Just people need to bother to look for it, and he was one of those who kept insisting on that. And I hope that now we sit up and pay attention to our own Malaysians and our own players and our own youth, because that's the most important thing. Okay. So saudara, lepas ni mungkin apa yang akan berlaku di sini mungkin boleh share dengan kami. Okay, so pukul 2 is the sembayang. It's a semacam standard kind of sembayang kan. Right. So tapi selepas tu kira-kira pukul 4 is when the cremation will happen. So so until then it's just please make yourselves comfortable. Everyone is welcome. Please come be respectful, and we will be happy to have you here. Okay. You as well. Thank you for being here. Okay. Thank you Sonal. Sekali lagi kita ucap simpati dengan apa yang berlaku di sini dan takziah kepada keluarga you. Thank you so much. Okey, itu dia anak kepada mendiang Shabby ataupun Sir Burgett Singh, Sonal Singh, yang kita tahu saya sendiri dapat rasakan suasana pilu dan juga sedih menyelubungi dewan ini yang berada di belakang saya ini. Mungkin kita boleh share dekat sini adalah keranda kepada mendiang Shabby Singh, dan ahli keluarga terdekat dan juga rakan karib kepada mendiang juga berada di sini dan sudah tiba sekitar jam 12.30 hari tadi untuk memberi perkhidmatan terakhir. Kalau anda boleh lihat juga sebenarnya di sini ada kakak kepada Sonal tadi ataupun anak perempuan kepada mendiang Shabby, iaitu Natasha Kaul, dan juga isteri pembalu kepada mendiang yang berbaju putih di sana. Saya mungkin boleh kongsikan bagaimana atau boleh gambarkan bagaimana keadaan sebelum itu adalah apabila balu kepada mendiang Shabby Singh dan juga anak tibanya di dewan ini, saya boleh katakan cukup sedih, cukup pilu apabila mereka melihat saja keranda yang berada di situ terus sebab beremosi dan menitiskan air mata. Saya juga amat terasa dengan situasi ini, dan apa yang juga saya difahamkan akan ada lagi beberapa wakil daripada persatuan bola sepak dan juga termasuk bekas-bekas rakan sepasukan yang saya difahamkan terdiri daripada bekas rakan sepasukan di Kuala Lumpur, seperti Matzan Mat Aris, Razib Ismail, Subadrun Aziz, yang sama-sama membantu skuad warga kota menjulang hat-trick Piala Malaysia daripada 1987 hingga 1989. Itu adalah kali terakhir Kuala Lumpur menjulang Piala Malaysia pada 1989, yang manisnya mendiang Shabby Singh ataupun Sir Burgett Singh menjadi kapten ketika itu, dan kemarau itu menjadi dileraikan tahun lalu menerusi pencapaian KL City menjuarai Piala Malaysia pada 2021. Sebenarnya saya ada beberapa lagi tetamu yang ingin saya dapatkan tetapi tidak berkesempatan di sini, yang mana ada seperti CEO KL City iaitu Stanley Bernard, yang juga anak buah kepada mendiang, di mana mereka duduk bersama ketika bersama My Team sebelum ini bersama Boyan Hodak. Mungkin itu saja dari saya ketika ini, yang mana saya sebenarnya ingin berkongsi lebih banyak lagi berkenaan dengan kehilangan ataupun majlis penghormatan terakhir mendiang Shabby Singh ini. Pencapaian demi pencapaian dilakukan ini sesuatu yang amat baik, amat kita boleh jadikan sebagai iktibar dan juga pengajaran dan motivasi kepada orang di luar sana, khususnya kepada pemain-pemain bola sepak
kerana kita tahu pencapaian Shelby bukan saja kita kenal beliau sebagai personality TV, tetapi kita kenal beliau sebagai bekas pemain yang berwibawa. Saya juga ingin kongsikan apa yang menarik mengenai Shelby ketika beliau sebagai pemain ketika ini, sebelum ini adalah beliau seorang pemain pertahanan kental. Bekas rakan pasukan beliau iaitu Datuk Ramlan Askolani ada menyatakan Shelby ini adalah seorang pertahanan yang kental dan memiliki corak permainan yang mirip Son Chin An, dan bukan sahaja dikenali sebagai ataupun cukup mesra di kalangan pemain-pemain bola sepak, malah di kalangan sukan lain juga, iaitu daripada sukan hoki yang cukup mengenali beliau. Saya berjaya mendapatkan seorang bekas pemain hoki yang memberi penghormatan terakhir kepada mendiang di Dewan ini, iaitu saudara Karpa Singh. Kita mungkin boleh dengar apa yang dikatakan ataupun apa yang diluahkan oleh Karpa Singh mengenai hubungan beliau bersama mendiang Shelby Singh. Okay, first kali as a kawan kepada mendiang Shelby, bos. Jadi kita semua sedih dengan kehilangan dia, because dia kita kenal as a legend, as a personality TV. So as a friend, apa dan bagaimana you melihat kehilangan Shelby kepada first kali untuk sukan negara? Bila saya terima berita Shelby meninggal ni kan cukup sedih lah. Jadi apa saya rasa ni sekarang ini adalah big loss untuk football in Malaysia, and a person like him who is very outspoken in football, and I'm sure his knowledge of football is very huge. So that's why I feel that we have only few people like him who can speak out and speak out so much, and but what is wrong and right is right. But I think Malaysian football has lost a big legend like him. So. Okay. And then you sendiri, I tahu you adalah bekas pemain kebangsaan, Yes. daripada sukan hoki. Yes. Okay, tapi macam mana you mengenali Shelby? Different sport tu. Tapi itu tak ada jadi masalah pun, pasal kita in the sports family kita saling mengenali. Jadi saya banyak kali pernah jumpa dia dekat Kelab Aman. Masa tu dia dah almost ending career dia lah. Jadi banyak kita jumpa, masa tu kita pemain dengan Kelab Aman. Jadi daripada sana kita punya friendship tu dah jadi besar lah. Jadi and then bila kita bersembang, you tahu lah, when you speak to him, you know that this guy is a different species lah, different person. He encourages you. He tells all the benda-benda macam semangat kan. So a lot of motivation to you and all this stuff. Being a senior player, and that time I was younger, so that's it lah. I mean, he was a gem of a guy lah. Thank you. Thank you. Alright. Okey, apa yang saya boleh kongsikan ataupun boleh ulang balik apa yang akan berlaku di sini, di mana mayat mendiang akan diuruskan mengikut adat dan tradisi masyarakat Punjabi, serta akan diuruskan secara cremation ataupun pembakaran, di mana pada jam 2 petang nanti akan berlangsungnya upacara penghormatan terakhir terdiri daripada ahli keluarga terdekat dan juga rakan-rakan yang akan berada di Dewan ini sebelum majlis terakhir atau upacara terakhir, iaitu upacara cremation atau pembakaran akan diadakan pada jam 4 petang. Sekali lagi saya ingin berkongsi mengenai perkara ini. Kehilangan Shelby sudah pasti amat dirasai, amat terasa ketiadaannya, kerana sumbangannya kepada arena bola sepak negara cukup besar, bukan sahaja di dalam padang, malah di luar padang. Betul apa yang pepatah mengatakan, manusia mati meninggal, harimau mati meninggalkan nama, manusia mati meninggal, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama Shelby Singh akan dikenang dalam lipatan sejarah bola sepak negara, kerana inilah
saat yang kita takkan lupakan, satu perkara yang cukup sedih kepada bola sepak negara. Selamat berehat, Shelby. Terima kasih dari saya, Zulimi Zainal Azam dari Lok Yu, Krematorium Ceras untuk Astro Arena.